sah ataupun yang boleh melakukan sesuatu dengan wuduk. Wuduk ambil ayat semayang ni dia dua. Yang pertama iaitu wajib. Wajib di sini iaitu wajib dengan sebab kita nak melakukan sesuatu perbuatan ibadat yang terhenti sah dengan ada wuduk, sebagaimana sembahyang dan juga tawaf. Sebelum tu wuduk tidak menjadi wajib, tetapi apabila kita berkehendak untuk melakukan sembahyang, maka diwajibkan ke atas kita ni untuk kita berwuduk. Dia panggil wajib sebagai wajib wasilah. Maqasid kita, tujuan utama kita nak sembahyang ataupun nak menyentuh Quran ataupun nak sujud syukur ataupun sujud tilawah. Tu tujuan kita, dia panggil maksud ataupun maqasid. Tetapi tak boleh capai, tak boleh sampai kepada maqasid, melainkan kena melalui wasilah perantaraan. Untuk melakukan ibadat sembahyang mesti berwuduk dulu. Maka pada masa berkehendak tu, masa tu wajib kita berwuduk. Yang kedua, hukum berwuduk ni adalah sunat. Sunat ni kalau tidak ada kait apa-apa ataupun ada pada beberapa masalah. Sebagai contoh, kita nak baca Quran tanpa kita pegang mishaf, tak pegang pun lembaran Quran. Nak baca Quran, nak baca tahlil ke, tahlil kita baca ayat-ayat Quran, maka sunat kita berwuduk. Ataupun dalam kita tidak melakukan apa perkara pun, dituntutkan kita ni sentiasa berwuduk. Pada masa tu, maka hukum berwuduk itu adalah sunat. Ataupun pada masalah mentajdidkan wuduk. Mentajdidkan ni membaharu wuduk. Maksud membaharu ni ambil ayat semayang balah. Semayang dah. Ni macam kita semayang mengarik ni. Ayat semayang pun tak batal. Yang pula selepas daripada semayang fardu tu, maka sunat kita berwuduk pula. Dia panggil tajdid wuduk. Tajdid wuduk ni hukum dia adalah sunat. Walaupun ayat semayang kita ni tak batal, walaupun selepas daripada semayang sunat, tapi syarat fuqaha kata kena guna dulu wuduk tu. Guna tu iaitu kena semayang dulu. Semayang apa pun tak apa. Semayang fardu pun tak apa, semayang sunat pun tak apa. Semayang sunat qabliyah, lepas tu pergi ambil ayat semayang. Semayang pula sunat, apa semayang fardu. Lepas semayang fardu ambil ayat semayang pula semayang ba'diyah. Sampai teratur kalau boleh kita buat. Tapi tengok ala kulli hal lah. Dan selalunya kita ni lagi tak batal, dia tak nak ambil. Dia tahan bagi pelepas insya-Allah. Tu sunat kita tajdid wuduk. Tajdid ni memperbaharui. Itu guru kata ambil ayat semayang balah. Semayang dah. Tapi balas ambil pula. Tapi syarat kena guna dulu. Wuduk yang sunat ke, wuduk yang fardu ke, maka cara kaifiat kita berwuduk adalah sama. Mesti mencukupi rukun ataupun fardu-fardu dia. Apa fardu dia selanjutnya ni, sambungan tu, iaitu yang kelima, yakni daripada 6 fardu wuduk tu, membasuh 2 kakinya serta 2 mata kaki. Membasuh dengan maksud terbasuh. Kalau membasuh, kena perbuatan kita. Boleh juga terbasuh. Terbasuh ni perbuatan orang lain. Sebab tu dalam bab berwuduk, tak disyaratkan kita ni ambil sendiri. Boleh. Orang tolong buat ke semua. Boleh walaupun kita tidak ada keuzuran. Dia syarat terbasuh ataupun terkena ayak. Sambil kita jalan, randuk ayak. Pakai basuh kaki gitu. Dulu masa zaman-zaman dulu di Indonesia, pesantren tu, santri dia ramai, pelajar dia ramai. Sampai peringkat ayat semayang ni, lepas ambil setakat basuh telinga, kaki, randuk parit, naik surau. Tapi ramai sungguh tuan santri dulu ni. Tidur, kena ada kawasan parking. Dia tidur di hutan satu penempatan, kawasan tidur tu.
Dia kawasan tu lueh tu je ada Rizal. Lueh dia tu adalah saya sembang dengan seorang guru dulu dia mengaji di Indonesia. Zaman dia dululah. Dia punya ramai pelajar tu, tempat tidur tu bukan boleh lena ikut dan. Kalau pondok kat sini ni dia ada pondok sebiji-sebiji masing-masing. Sebiji pondok 2 orang, 3 orang kadang-kadang. Tapi di Indonesia masa tu ramai dia punya pelajar. Tempat tidur dia terbuka lagu ni. Dia kawasan tertentu. Kalau kawasan tu tidur tertentu sajalah. Tak boleh malam esok dia pergi hentam lena orang lain. Tak boleh. Kawasan orang. Tu pula tidur kena bahagi jam dia ikut shift. Waktu tidur tu dia ni ambil tidur ke berapa? Setakat 4-5 jam. Daripada tu kalau waktu tempat yang sama. Tapi waktu lain-lain dia pergi tidur tu tidur tempat orang lah. Mereka punya padat sampai teratur. Kita tak sampai teratur. Lena kata cerok pembeli kita pasal tak ramai sangat. Dia ayak semayang mereka ni. Kadang-kadang ambil semayang kalut-kalut sambil nak naik surau nak sah tu. Randuk ayak. Randuk ayak. Randuk ayak tu bukan buatan kita basuh. Dia maksud dengan membasuh tu terbasuh. Ghuslun dengan maksud inrisal. Walaupun dengan perbuatan kita, walaupun bukan dengan perbuatan jatuh dalam sungai. Niat enggak ada, kira pakai dah. Walaupun bukan tindakan ada pilihan hati kita nak basuh kaki. Tapi dah jatuh dalam pakai. Maka tu sudah dikira sebagai membasuh dah. Jadi pada masalah kaki ni wa arjulikum ataupun wa arjulakum. Dalam Quran kan. Cerita berkenaan dengan perintah daripada Allah ni. Iza kuntum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wa arjulikum. Ada qiraat yang baca wa arjulakum. Iaitu ataf pada wujuhakum. Ada qiraat yang baca wa arjulikum. Dan dia ataf pada ru'usikum. Bukan kaki basuh tentu. Ada setengah fahaman. Dia kata kaki sapu. Kaki kena basuh. Makna basuh kena mengalir air. Tu Quran baca wa arjulikum. Dan qiraat kita baca wa arjulakum. Sebab qiraat Asim riwayat Hafaz ni. Dia ataf pada wujuhakum. Tapi ada setengah qiraat Abi Amrin dia baca wa arjulikum. Dia panggil ataf atas majrur, atas mujawarah. Yang dekat dengan dia apa? Ru'us. Ru'us baca dengan ba, dengan kasrah ru'usikum. Maka dia pun baca wa arjulikum. Bukan pasal kaki tu kena sapu. Dia ada kaedah pembacaan Quran qiraat. Jadi kaki ni tak ada lah yang mengatakan boleh sapu. Kaki ni semua kena basuh. Kena basuh kaki kita tu sampai tang mana? Bila itlaq kata kaki, dia sampai ke paha dan sini pun paha ni pun termasuk anggota kaki. Rijlun. Rijlun ni kaki. Kaki dalam istilah lughah bahasa Arab ni dia ambil daripada ujung kaki ibu jari tu sampai ke pangkal paha ni semua nama kaki. Cuma dia ada beberapa anggota yang terjadinya satu kaki. Ada apa? Ada paha, ada betih, ada lutut, ada tumit, ada buku kaki, buku lali. Itu dia punya anggota-anggota kaki. Asal itlak kaki gitulah. Tuhan suruh wa arjulikum, basuh kaki. Patut kena basuh sampai paha. Itu sebab apa kita basuh hanya setakat mata kaki? Sebab perkara ni diterangkan di dalam hadis. Quran dia hanya sebut basuh kaki. Tapi yang menerang mubayyin bagi kita cara basuhan kaki itu Nabi SAW melalui hadis baginda. Adalah hadislah yang menerang tang mana perenggan kawasan yang wajib dibasuh oleh seseorang sewaktu dia mengambil wuduk. Jadi kaki itu mesti dibasuh serta dua mata kakinya ilal ka'bain. Ka'bain mata kaki kita panggil buku lali. Dan adapun buku kaki dalam kitab dia panggil mata kaki. Sekali-sekali dengan mata kaki. Tang kaki ni kadang-kadang setengah orang ni dia cincai, dia cerok-cerok pi gitu je. Sebab tu ada dalam hadis cerita
ada sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ni, bila mereka main sayup sikit semayang ni, bila ni dah qomat dah, ni paduk kalut nak masuk semayang ni, ceruk kaki. Nabi tengok basuhan tadi ni tidak sempurna, tak kena pun mata kaki. Nabi kata, wailul lil aqqai, celakalah ataupun neraka wilah bagi orang yang membasuh kaki tidak meratai mata kaki dah. Sebab tu mata kaki ni pun wajib dibasuh juga. Wajib basuh tu kait, mana kait ni yang kata wajib basuh tu jika yakni sekiranya tiada memakai muza. Kalaulah orang yang ambil semayang tu tak pakai muza, pedia muza, dan muza ni khuf. Muza tu bahasa Melayu, bahasa Arab panggil khuf. Khufain, dua khuf, sepasang khuf. Khuf ni satu kasut yang dipakai, yang mana syarat-syarat dia kasut tadi ni, kita ni pakai kasut 2 lapis tu. Kita di negara kita ni yang tak ada musim sejuk, khuf orang tak pakai. Kalau orang pakai, pelik pada orang. Dia negeri-negeri yang sejuk kan, dia akan memakai khuf. Khuf ni kadang-kadang kalau kita pergi musim sejuk di tanah haram, kita akan nampak lah orang Arab ni dia pakai, dia main masjid, dia pakai kasut. Kemudian dia buang kasut, ada lagi satu kasut. Kasut tu dia panggil khuf. Dulu khuf zaman-zaman Nabi, zaman salafus soleh ni dibuat daripada kulit. Zaman tak ada banyak perkakas, tak ada banyak alat ni, khuf dibuat daripada kulit. Kulit binatang, sama ada kulit lembu ke, kulit kambing ke, kulit unta ke, kulit himar, kulit keldai ke, boleh belaka dalam bab khuf ni. Jadi kulit kasut lapis yang pertama hak kena kaki kita, kena kulit kita tu dia panggil khuf. Kasut ni kita tak pakai jalan bawah, kita akan serlum kasut pula. Kasut tu kasut nak pakai berjalan tu lah. Tu dia panggil khuf. Lah khuf buat plastik pada. Di Mekah tu tanya khuf. Cambah hantar ni. Dia tanya sai apa kat kita. Kan, sai banyak kasut. Dia panggil khuf lah. Bahasa Melayu lama ni dia panggil muza. Bahasa Melayu baru saya tak tahu. Panggil kasut ni kita pun panggil khuf juga. Bahasa Arab nama khuf tu. Khuf. Orang yang pakai khuf tak wajib basuh lah. Yang kata wajib basuh tu kalau tak pakai khuf. Tujuan pakai khuf ni apa? Salah satu dia tak mau bagi sejuk kaki. Di negeri-negeri sejuk ni, salah satu di antara punca yang menyebabkan seorang tu jadi kerap kencing, kaki sejuk. Kalau badan sejuk boleh gagah lagi, tapi kalau belah kaki sejuk, dia kira nak terkencing. Bila nak terkencing, pi qada hajat kencing, tang nak ambil ayat semayang pula tu, Allah, menyucuk kan. Kita kot sini ambil semayang musim hujan pun berasa sejuk gedik. Kalau negeri-negeri musim sejuk ni, hak kawasan sejuk, bukan sejuk gedik, sejuk menyucuk terus. Kita jenis cuaca 20 lebih, 30 lebih, ambil ayat semayang berapa kali pun tak apa. Tapi negeri-negeri yang sejuk, kadang-kadang musim sejuk ni kena pakai sampai 8 lapis. Bawah daripada 16 darjah Celsius. Di Mesir dulu ni sampai 7-8 darjah Celsius. 6. Allah sejuk kan. Sejuk menyucuk. Orang hak tahan sejuk boleh lah. Tengah tu tak tahan sejuk. 6 darjah Celsius. Oh, kita buka aircon 16 bau. Tu pun tak sanggup lah. Dia lagi tinggal habis kencing pula. Dia sejuk ni. Allah jadi badan kita ni, kalau kita ni mudah sejuk lagu tu, dia nak terkencing. Bila kita nak buang air, qada hajat, sat lagi nak semayang kena ambil semayang. Allah. Tu dia ada, dia panggil rukhsah. Rukhsah ni ada kelonggaran syarak. Jadi syarak syariat kan boleh bagi orang yang memakai khuf. Memakai khuf
nanti bila dia ambil ayat semayang, tak wajib buang dah dia punya khuf tu. Pakai sapu je yang. Bagi orang yang bermukim, tahan ayat semayang dia ni tanpa perlu dibuangkan khuf itu sehari semalam. 24 jam. Kalau musafir dia boleh pergi sampai 2 hari. 2 hari ataupun 3 hari. 2 hari 2 malam. Tak buang tu, saya cerita kaifiat dia tu. Jadi yang duk kata kena basuh kaki tu kalau tak pakai khuf. Tak pakai kasut 2 lapis tu. Kalau pakai kasut 2 lapis tu, tak buang pun tak apa, pakai sapu je. Tak payah buang dah kasut tu. Tapi dia ada lah syarat-syarat dia khuf yang tahan, yang tak terbuka sebelah atas apa semua. Kita kira-kira kita sapu ayak tadi ni tak meredak masuk kena kulit kaki lah apa. Zaman-zaman dulu ni kulit lah. Jadi bila pakai khuf tu, tahanlah sikit. Kita kata daripada duk ulang kerap nak terkencing, jadi kurang sebab kaki kita tak sejuk. Sebab tu dibagi rukhsah, dibagi kelonggaran bagi orang yang memakai khuf. Dia ni tak payah dah pergi basuh kaki kalau ambil ayat semayang. Tu yang dia kata sini ni, jika tiada memakai khuf, memakai muza. Muza ni khuf. Kalau dia pakai muza, ke depan dia sebut. Itu di antara dia punca. Dia panggil rukhsah, kelonggaran pada syarak. Yang mana syarak memberi kelonggaran orang yang memakai khuf ini, tak wajib dia tanggal dan dia buang khuf tadi ni. Ni yang kita duk kena basuh kaki tu, kalau dia tak pakai khuf, tak pakai muza lagu tempat kita ni. Dia musim sejuk saja. Kalau musim panas, tak ada orang pakai ni. Tengok time-time Mekah ni musim-musim sejuk Madinah ke. Kalau sejuk yang memuncak kan, ada sebilangan dia yang memakai khuf. Tapi kalau pergi musim biasa ni, cuaca biasa ataupun musim panas, tak pakai khuf. Kalau pakai juga, tak apa nak ni lah tu. Orang pakai time sejuk saja. Kan pakai hentam, pakai macam orang pakai jaket lah kan, pakai jaket tebal. Ada orang tengah hari Rembang pakai orang pakai time sejuk. Dia keperluan, kegunaan dia tu untuk menahan daripada sejuk. Ni pergi duk pakai khuf tu apa manfaat dia? Tinggal lagi tak kotak kaki tu je lah. Tu khuf. Dan jika memakai muza, kalaulah seseorang tu memakai khuf tadi ni, wajib menyapu muza atau membasuh kakinya. Ada 2 pilihan. Jadi orang yang bermukim ni tuan, bermukim ni makna dia tak musafir pergi mana-mana. Dia khuf ni, dia dapat rukhsah sama ada musafir yang dekat ataupun musafir yang jauh. Dia rukhsah bersangkut dengan musafir ni dia ada 8. Salah satu rukhsah kelonggaran syarak, iaitu ada sebahagiannya bersangkut dengan safar yang tawil. Musafir jauh baru dapat. Kalau berjalan kod dekat, tak boleh. Sebagai contoh jamak qasar. Jamak qasar. Kita nak buat jamak dan qasar. Dia ada kaitan dengan musafir. Kalau musafir tu, mesti musafir ke tempat yang jauh. Maksud jauh tu, melebihi 2 marhalah. 85 kilo ke atas. Kalau setakat pi 40-50 kilo, tak dapat rukhsah kelonggaran boleh jamak qasar. Daripada sini pi mana? Pi Kok Diang. Tak boleh jamak qasar lah. Mana sampai 40 kilo pun. Rasa-rasa saya lebih kurang 30 kilo ya. 30 lebih-lebih gitu. Hentam buat jamak lah. Dia kata boleh apa? Dah musafir. Dah. Dia jamak qasar ni tertentu kepada safar ataupun musafir yang jauh. Kita nak pi tempat-tempat yang menjauh lebih daripada 85 kilometer. Kalau tak sampai tak boleh buat jamak qasar. Ada rukhsah yang bersangkut dengan safar. Asalkan bermusafir saja boleh. Khuf boleh. Walaupun dia pergi tak jauh. Dia pergi tak jauh. Pergi rumah anak dia mana? Tunjang. Jauh. Dia kira musafir. Dia musafir ni tuan. Dia kira keluar daripada Korea. Nama musafir.
Kalau duduk kat dalam kampung, orang tak pergi musafir. Ni awak ni naik motor pergi mana? Aku nak pergi musafir. Pergi mana? Pergi Pala Patah. Cish dia kata. Pergi tang tu pun kata. Lah musafir lah mana? Dia musafir ni kita perjalanan, melibatkan perjalanan yang kita keluar daripada Korea. Nama musafir tapi dia panggil safar qasir. Safar qasir ni musafir yang dekat. Pala Patah, Tunjang tu kira dekat lah. Walaupun Pala Patah dekat daripada Tunjang. Tapi dia jumlah, dia panggil musafir yang dekat. Musafir yang dekat ni, kalau seseorang itu memakai khuf, dia mendapat kelonggaran melebihi sehari semalam. Tapi kalau dia tak pergi mana lah, duduk dalam kampung ya, ataupun duduk kat rumah, mai kat masjid ya, dia dapat kelonggaran 1 hari 1 malam, tak payah buang khuf tu masa basuh kaki. Mula bila? Mula selepas daripada hadas wuduk yang sempurna. Dia syarat nak pakai khuf tu kena ambil sembahyang dulu. Dia tak boleh tak ada ayat sembahyang sebelum pakai terus. Tak boleh. Dalam kitab Furu' Masail Syekh Dut Fatani ada dia bahas berkenaan dengan para syarat pemakaian khuf. Kashful Lisam. Tuan Minai itu pun ada bahas secara detail berkenaan dengan pemakaian khuf. Jadi khuf ni syarat dia nak sah kita pakai, yang mana tak perlu nanti basuh kaki kita buang tu, iaitu mesti dipakai selepas taharah. Ambil ayat semayang cara sempurna dulu, muka kaki, maitan kaki basuh apa, kering dia punya ayat wuduk, baru serelum pakai. Serelum pakai tu tak kira lagi masa dia. Kita ayat semayang tak batal. Contohlah, kita mula ambil pukul 8 pagi. Pukul 9, pukul 10 sampai ke lohok ayat semayang kita tak betul. Lepas semayang lohok pukul 2 baru kentut. Start situ. Dia panggil bertahan selama yaumun walailun 1 hari 1 malam. Mana 24 jam. Sampai pukul 2 esok. Sampai pukul 2 esok. Nak semayang asak, dia pun ambil semayang dah nak semayang asak kan. Muka, kaki, apa semua, maitan kaki tak payah buang. Sapu je. Tak payah, kaki pun tak basah. Lepas tu main semayang maghrib, batal tak? Tak batal. Tak batal tu saya duk ambil dah layak semayang tu. Bukan balas sapu kaki pula dah. Maghrib pun dia tahan. Sampai asak, sampai maghrib. Insya sekali. Tak payah buang. Esok subuh, mengkit tidur, ambil semayang pula. Pasal nak semayang subuh. Kasut tu tak buang. Kalau buang habis lah. Dia tak buang. Mangkit semayang subuh. Mangkit semayang subuh, ambil iat semayang, tang kaki, sapu juga. Kita kata tak mandi ke? Tuan-tuan tengok orang duduk negeri sejuk kan mandi lagu kita. Dah daripada duduk Rusia, Siberia tu. Bukan 2 darjah Celsius kan. Negatif 30, 40. Daging tu kalau sembelih tu bitang rusak masuk dalam ambil terpawai keluar mai ketui batu. Keras. Dia sejuk. Kita tak biasa ni sakit dengan tu ya. Orang lagu tu nak mandi kan. Kalau kita pun tiba tak mandi. Sejuk tak suka. Sejuk. Tu zaman peperangan zaman Nabi SAW. Sebelum Nabi wafat ni Nabi hentak pitun yang ke-9. Ke tahun mana tak apa ingat dah. Dalam orang hebat lah. Semasa dia dalam kufar pun. Dia dalam kufur pun. Dia orang duta. Duta khas. Masa sahabat Nabi suruh hijrah pergi ke Habasyah. Timbul jugalah isu. Habis selesai perang balik mai ke Madinah. Sahabat-sahabat ni adukan kepada Rasulullah lah. Nak tanya macam mana soal hukum hakam tu. Lagu mana? Cerita kat Rasulullah. Rasulullah kata panggil Sayyidina Amr bin al-As ni. Dia pun mai. Nabi kata, Amr bin al-As, betul ke lagu daripada cerita kata kamu jadi imam sedangkan kamu tak mandi tayamum? Betul ya Rasulullah. Pasal apa buat lagu tu? Sejuk ya Rasulullah, boleh mati kalau mandi. Tu ganti dengan tayamum. Ganti dengan tayamum. Tu ganti daripada angkat hadap besar. Jadi khuf tadi ni
masalah kembali balik pada masalah khuf kan. Jadi masalah khuf, orang yang bermusafir dia panjang lagi masa. Kalau orang yang tak bermusafir dia hanya tahan sehari semalam. Jadi dalam tempoh tu dia tak perlu. Kata tadi mengkit sembahyang subuh. Mengkit sembahyang subuh tak perlu cabut khuf tadi ni. Ambil ya sembahyang macam biasa, mai tang kaki. Mai tang kaki dia boleh sapu. Tahan sampai bila buat lagu tu. Kalau tak batal sembahyang luhur dengan wuduk tu lah. Tapi bila sampai saja pukul 2, rukhsah dia terbatal. Walaupun wuduk dia tak batal. Ayat sembahyang dia masih lagi tak batal daripada subuh tadi ya. Sampailah pukul lohok tu pula nak sembahyang asar. Ayat sembahyang masih tak batal. Dia tak perlu ulang wuduk, hanya buang saja khuf tu. Basuh saja kaki tu. Tu maksud dia panggil perbahasan dalam kitab-kitab fiqh tu berkenaan dengan khuf ni. Tapi kalau musafir tahan banyak hari sikit. Tak silap ingat saya 3 hari. Kan khuf kan 2 hari gitulah. 2 hari 3 hari jugaklah. Bagi orang yang bermusafir, maka khuf tak perlu dibuang. Tak wajib lah. Kalau dia nak buang ke, atau ada khilaf ulama. Ni sini. Dan jika memakai muza, kalau seseorang yang ambil wuduk ni dia pakai khuf, nak buat ke mana metang kaki tu, wajib menyapu muza. Dia tak wajib dah basuh kaki. Pasal kasut tu dah ada. Dia hanya wajib sapu. Sapu belah mana? Sapu belah atas. Belah atas kan, macam kasut kita tu dia ada atas, dia ada bawah. Bila tang kaki tu dia ambil air daripada atas tu, sapu kat atas ya. Tak payah sapu belah bawah. Kalau sapu belah bawah, itu hukum dia sunat. Sunat dia ambil 2 belah, Nabi ajak. Hak belah tangan kanan dia ni, dia pegang hak belah atas khuf. Tangan kiri dia, belah bawah khuf tu, tak belah hujung, tarik ke tu. Tu sunat gitu. Kalau nak buat gitu, tarik ke ni pun boleh. Tapi sunat buat serentak lagu tu dalam kitab-kitab fiqh tu sebut. Tu sunat. Yang wajib belah atas. Kita tak boleh kata yang duk berjalan kotak belah bawah. Pasal apa kena sapu belah atas? Tu yang Sayyidina Ali kata, seandainya hukum dalam agama ini berlaku berdasarkan logika akal, pasti disuruh menyapu muza itu di sebelah bawahnya. Tapi syarak tak suruh sapu belah bawah, suruh sapu belah atas. Jadi dia sapu belah atas, tu satu, tak wajib basuh. Atau ni dia panggil auli takhyir. Auli takhyir ni boleh. Kalau tak mau sapu pun membasuh kakinya, tapi nak basuh kaki kena buang. Nak basuh ke mana kaki kalau tak buang khuf? Nama basuh ni kena buang. Tu hak mana lebih afdal? Kata sebahagian ulama, iaitu lebih afdal dia basuh. Sebagaimana kata Imam Ramli, apabila diberi pilihan kepada dia, boleh dia sapu dan boleh dia buang khuf tadi ni, dia basuh kaki. Antara dua-dua cara ni yang lebih afdal. Maksud afdal ni lebih besar dan lebih banyak pahala, dia basuh. Maknanya buanglah khuf tu, dia basuh. Lagu tu rukhsah tak berjalan. Cuma pakai ketika lain sajalah. Tapi seandainya dia tak mau, bolehlah dia panggil pilihan lah. Tak mesti kata dia basuh dan tak wajib kata dia sapu. Bolehlah mana-mana satu pun. Sama ada dia nak sapu tanpa dia buang, ataupun dia buang khuf tadi bahawa dia basuh kaki dia. Boleh salah satu dia. Tu dia buat main dengan atau tu. Atau tu pilihan lah. Dia panggil tu auli takhyir. Pilih yang mana satu pun boleh. Dan wajib membasuh barang yang atas keduanya. Ni sesuatu yang ada ataupun terdapat di atas keduanya, kedua kaki. Apa sahaja yang ada di atas kaki itu. Apa barang tadi ni? Daripada bulu dan lainnya. Lain daripada bulu. Bulu-bulu rumah. Bulu-bulu kaki kita ni. Maka wajib juga disampaikan ayat. Dan begitu juga yang lain-lain ni, mana ketumbuhan-ketumbuhan apakah, ada ketuat ke, ada bisui ke atas tu, kena basuh belaka.
Selagi mana duduk dalam had kaki kita, semua kena dengan air. Jadi membasuh tiap-tiap sesuatu yang berada di atas kaki itu seperti barang yang tersebut, seperti hukum yang tersebut, yang dah sebut dulu ni, pada membasuh dua tangan dahulu. Kan basuh tangan dulu, wajib menyampaikan air dalam anggota tangan, kawasan tangan, dan tiap-tiap sesuatu yang ada dalam kawasan tangan. Sama ada sesuatu yang tumbuh, ketumbuhan ke, ataupun bulu rumah kita ke, wajib ke semua tu bagi sampai air. Semayang pun tak sah. Sebab wuduk pun tak sah lah. Ni kaki kadang-kadang kan, tu dia tak beringat cat ni, bukan tak tahu, kita tonyah-tonyah dia merecik kata. Gagah-gagah cat kapok ni boleh gagah ni. Pasal dia kembang juga. Pasal kita duk sampai ayak tu dia kembang, tak nampak dah. Betul kering baru nampak bertang sikit. Tapi kalau cat minyak ni ayak tak sampai. Cat minyak ayak tak sampai, duk nampak lugu tu lah. Cat minyak selalu kita pakai cat minyak ni, cat ni lah, cat besi. Cat apa nama, dinding simen ni banyak cat kapok ni. Cat kapok hingga sikit. Untuk duk cat kereta lah apa semua tu. Kena tangan kaki apa, masa nak ambil semayang ni kena perisi lah. Kena perisi. Lah ni duk bersiang ikan darat kan. Musim ikan banyak ni. Balik duk bersiang, merecik sisik itu kena. Habis semayang, nampak duk ada di kaki. Kawan main tegur, tu ada sisik belakang. Dia runah abang, tu lah tadi bersiang ikan. Haram tak mungkin semayang lain. Abang tu suruh pergi semayang lain. Kawan belakang kuit tu, pak kaki ada sisik tu. Dia pun gagal-gagal. Tadi pergi duduk menyala orang tu je lah. Runah tu pergi gitu. Bila semayang tu, mana ayak tak sampai, tapak kaki. Tapak kaki kita ni, kawasan-kawasan pecah-pecah kaki ni. Nabi sampai ayak. Kan dia kaki kita ni, dia mokah je. Kaki-kaki mokah tu, tu ayak tu kena takhlil. Takhlil ni kena selat kot tu sikit, kena gosok-gosok. Sebab tu dalam mazhab kita ni, kalau ayak boleh sampai tanpa kita gosok dan selati, maka sunat saja kita selati, selat jari ataupun gosok tu. Tapi kalau tak boleh sampai kecuali dengan kita gosok, tu wajib gosok. Dalam mazhab Imam Malik, boleh sampai tak boleh sampai, tang gosok wajib. Mazhab kita ni tengok, kalau kaki kita tak merekah, tengok kaki ni kadang-kadang dia kering, dia merekah. Dia merekah tu dengan sekali kita jurus bukan nak sampai. Nak kena tonyoh pergi tu sikit. Sekira-kira lagu tu kita punya gosok boleh sampai dah. Memadah. Dia dalam bab taharah kita ni, bab mandi hadas besar ataupun wuduk, dia memada dengan zan. Zan ni kita juri sekira-kira ayak banyak tu, kita tonyoh tu boleh sampai, bukan suruh tengok satu persatu gitu. Dia memada dengan zan. Zan ni kuat sangkaan, dengan juri ayak begitu, biasaan dia sampai dah banyak dah. Dan kita pun gosok dah di kawasan tu, biasa dia sampai dah. Takat tu saja dituntut atas kita. Jadi tang kaki tu kena peringat anggota-anggota ni. Inilah musim ikan darat banyak ni. Dan tak tahu. Dan habis pula pasien sisik ni, dia bukan nak jumpa time awal no. Kita duk habis bersiang ikan tu, kelebek mai, tak jumpa. Ambil kat semayang. Elok bagi salam jumpa. Habis bagi salam tu berasa. Ada sebiji tu ni. Nak angkit semayang lain. Dia wajib ulang lain. Pergi ambil semayang lain, pergi ambil basuh. Tang hak tak kena tu je lah. Kalau tangan kita ni pergi basuh tang ni. Lepas pada tu kepala kena ulang lain. Dengan kaki. Kalau sisik ada di kaki, tangan kepala apa tak payah basuh dah. Pergi basuh tang hak tak kena tu je lah. Lepas tu semayang tetap kena ulang. Nak semayang pula. Dia kata nak semayang pun jenuh pula. Nak ulang pula. Hukum syarak begitu. Sebab basuhan kaki kita ni tak sempurna. Tak kena habis yang.
Kadang ayang kaki cerok pergi gitu je. Kalau kaki tu tak ada masalah apa tak apa. Tambah kaki kadang-kadang kaki kita ni orang hak berisi kaki dia rapat. Hingga-hinggalah kalau kaki tu ulah tak apa nak besar. Dia tak rapat. Dan kadang jijak lagu tu ya, juri hayang tak sampai belah bawah. Dia kena kalau kaki jenis rapat-rapat pula. Kaki dia berisi ni, penuh isi. Tu lagi lah kot celah-celah tu dia panggil taqlil bainal asabi'. Kena menyelati tu kena ni. Kadang-kadang tak turun gosok dah, cerok pergi gitu. Tang kaki ni banyak. Kadang-kadang ambil semayang kita ni, tang lain tu gagah-gagah dia pedar. Main tang kaki dia cerok pergi gitu. Kaki tu tak sempurna basuh, menyebabkan wuduk kita tak sah. Bila wuduk tak sah, semayang kita pun tak terpakai. Pegang Quran pun jadi haram. Dosa sebab wuduk tak terangkat. Dia hadas tak terangkat, wuduk tak hasil. Itu dah jadi kesan daripada wuduk yang tak sempurna tu. Habis itu berkenaan dengan rukun yang kelima. Dan kita ambil ayat semayang, Allah Ta'ala sebut muka dulu. Maka mesti kita mendahului membasuh muka. Ikut susunan. Lepas muka, Allah sebut tangan. Lepas tangan, Allah sebut kepala. Lepas kepala, baru Allah kata kaki. Maka ikut susunan. Jangan kita culang caling. Mula basuh muka, lepas tu basuh kepala. Tak boleh. Dia tertib ni menjadi rukun. Kalau kita buat tak ikut susunan aturan begitu, menyebabkan wuduk kita tidak sah walaupun basuh semua. Walaupun pada logika akal, benda tu boleh terima. Janji basuh sudah. Mula-mula basuh kaki. Pada basuh kaki, basuh tangan. Pada basuh tangan, basuh muka. Lepas tu baru balas kepala. Basuh tak? Basuh. Apa bezanya dengan kita ambil pada awal basuh serupa tu? Tu kita punya hukum, kita punya andaian begitu. Dia hukum syarak tak boleh. Dia kena ikut undang-undang. Ada hikmah dia yang mungkin kita tak mampu nak faham. Sebab apa? Mula dengan kepala dulu. Lepas tu baru dengan kaki. Lepas pada muka, lepas pada muka tangan. Tak boleh kita duk calang-caling walaupun daripada hukum logik. Apa masalah? Kalau kita basuh ke semua hak mana dulu pun tak ada masalah. Janji basuh sudahlah. Tu pada fikiran kita, tapi hukum syarak dia begitu ketetapan. Dia mesti tertib. Nabi kata ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulakan dengan sesuatu yang dimulakan oleh Allah. Allah sebut apa? Allah sebut muka. Muka dulu. Pasal apa? Kadang-kadang kita tak tahu. Pasal apa Allah tentukan basuh muka tu dulu. Walaupun nak kepada 4 anggota, tetap kena ikut susunan dia. Walaupun orang kata basuh pilah, hak mana dulu pun janji basuh semua sudahlah. Tak boleh juga sebab kena ikut undang-undang dia. The step dia begitu. Aturan yang Allah tetap. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Allah sebut dalam bab sa'i safa. Maka mesti dimulakan sa'i itu di Bukit Safa. Jangan kita pergi mula di Marwah. Kalau mula di Marwah, masih tidak dikira sa'i. Kita mula di Marwah, daripada Marwah mai ke Safa, itu tidak dikira sebagai sa'i 7 kali. Daripada Safa pula ke Marwah, itu baru permulaan. Makna, hak tadi tak dikira 7 kali, habis tang Marwah. Kalau duk buat kira kat, dia kata mai dah daripada sana. Serupa tu pi balik bukan buat apa pun. Tak boleh kan. Hukum ketetapan tu. Nabi kata ibda'u bima bada'allahu bihi. Mula buat ikut susunan. Hak mana Tuhan mula dulu. Mula hak tu dulu. Pasal apa. Hak tu kita jangan tanya. Sebab ketetapan syarak ni, hikmah dia kadang-kadang akal kita tak mampu nak faham. Tu maksud tertib. Al-awwal fal-awwal was-sani fas-sani. Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Itu maksud tertib. Tertib tu susunan tu lagu mana? Seperti yang telah tersebut itu, iaitu dimulakan dengan niat semasa membasuh sampailah akhir sekali itu membasuh kaki. Itu wajib
mesti ada begitu sewaktu kita ambil wuduk. Maka jika lupa ia seseorang yang ambil wuduk ni akan tertib. Yang ni akan susunan anggota wuduk. Dia basuh, mai tak nak basuh kaki. Tadi mula hak mana dulu pun tak tahu. Ni boleh dia menyimbang. Ambil semayang tengah bawah lah nak basuh kaki. Lepas tu pegang-pegang cebok. Tadi basuh muka dulu. Kagum mana? Aku rasa-rasa aku basuh tangan dulu. Dia jadi confused lagu tu lah. Kita jadi tak yakin, tak cerak. Kata kita mula dengan muka. Lupa. Tiada memadai. Makna tak terpakai, tak sah. Tak dikira tertib begitu. Apa maksud tiada memadai? Artinya tiada dibilangkan, yakni tiada dikirakan dengan barang yakni dengan perbuatan yang jatuh, yakni yang berlaku pada lain daripada tempatnya. Lah ni duk buat apa? Lah nak basuh kaki. Hak tadi tak mula lagi. Tak tahu mula hak mana dulu. Kena mula daripada muka lagi. Kena mula daripada muka. Dia tak boleh. Kita kata, hak mana dulu tak apalah. Kira muka. Tak boleh kata kira. Pasal kita tak ingat kita basuh muka dulu. Kalau basuh culang-calin, alah kali kita basuh muka. Hatang muka tu sepatut mula. Muka tu saja yang sah. Hak lain, semua kena balas lain. Maka tiada menafi, yakni menolak, bahawasanya hasil baginya membasuh mukanya jika menyertai niat. Kalaulah yang kata dikira basuh muka tu seandainya sewaktu membasuh muka tadi ni ada berserta dengan niat angkat hadas. Dia kita ambil wuduk ni tuan. Dia yang wajib kita niat angkat hadas ni anggota muka ya. Tapi pada anggota lain sunat. Waktu kita basuh muka sunat, wajib kita niat mengangkat hadas. Sahaja aku mengangkat hadas kerana Allah Taala ataupun sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Taala. Sehari kita basuh tangan pun sunat ni. Saja aku mengangkat hadas dia panggil ibqa'un niyah. Mengekalkan niat itu sunat. Kau dhaif kata wajib. Pendapat muktamad kata tak. Hanya pada rukun ataupun fardu yang pertama sahaja yang wajib ada niat. Masa basuh tangan, basuh kaki. Basuh tangan, basuh kaki ni tak ada niat, tak apa. Janji dengan ada niat paling daripada ambil wuduk saja. Tujuan basuh tadi pasal hangat. Itu tak maulah. Janji walaupun kita tak niat, jangan ada niat yang memaling saja. Itu tidak menafilah. Makna kalau dia basuh ke semua anggota dia, semua dia niat angkat hadas. Maka memada tu pada muka sahaja. Sebab tak tertib. Dan jika membasuh 4 orang yang lain, orang tolong basuh ada 4 orang, ni fardu masalah lah. Seandainya kalau berlaku nak habaq masalah berkenaan dengan tertib ni. Dia kata kalaulah membasuh 4 orang, orang lain tolong basuh, akan anggota seseorang tu. Mereka basuh-basuh tu bersamaan. Hal keadaan bersamaan. Makna bersamaan ni serentak. Pada kali yang satu basuh sekaligus. Dalam masa yang sama. Dalam masa yang serentak. Semua jurih. Muka pun jurih. Tangan pun jurih setelah tu. Dan kaki kepala pun jurih setelah tu. Buat begitu tu membasuh tu dengan izinnya. Izin mutawadhi. Dengan izin ni dia panggil laisa biqaidin. Dia tak syarat kalau kita ambil wuduk kawan tu izin. Orang ambil semayang ni, dia tak syarat izin. Kalau dia ceruk pun kita niat mada. Tu pasal apa dia buat mai dengan izin. Itu dia panggil laisa biqaidin. Macam dalam hadis banyak juga kan, laisa biqaidin. Nabi sebut iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Bila seseorang manusia itu mati, maka terputuslah pahala amalan. Amalan memang putih. Pahala amalan pun semua habis. Illa min salasin, kecuali 3 jalan. Apa dia? Di antara dia, ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun salihun yad'ulah. Waladun salihun,
anak-anak yang soleh. Maksud anak-anak yang soleh ni mendapat zuriat anak cucu yang beriman. Orang Islam. Yad'ulah tu ulama hadis kata laisa biqaidin. Tak syarat dia berdoa, tak syarat dia niat amalan kebajikan yang dia buat tu untuk menghasilkan pahala kepada asal ataupun usul. Dalam dia panggil syariat kita ni, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi mana-mana furu' melakukan amal ibadat, maka automatik dalam masa yang sama segala usul mendapat pahala. Walaupun anak cucu kita tak niat. Tak niat, dia pergi semayang. Kita pun tiap-tiap kali masa semayang kita niat tak? Saja aku semayang ni, pahala aku main masjid ni bagi kat pak dengan Tok Wan. Tak benar. Ha? Tapi ayah dengan Tok Wan kita duk boleh pahala situ. Di situlah ditafsir mengikut hadis. Dari hadis tu dia mengikut Quran. Sebab dalam Quran dijelaskan mana-mana pahala amal kebajikan yang dilakukan oleh furu'. Furu' ni anak cucu. Buat baik apa pun, automatik dalam masa yang sama, nenek moyang dia panggil asal dia ni, akan mendapat pahala. Dan dia panggil zuriat nasab. Zuriat dia ada dua. Zurriyatu nasabin. Yang kedua zurriyatu sababin. Dalam surah At-Turan. Innal ladzina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biimanin. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengikut orang-orang yang beriman oleh segala anak cucu mereka. Wattaba'athum zurriyatuhum biimanin ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Itu dalil ulama kata yang mana amalan kebajikan yang dibuat oleh anak cucu automatik dalam masa yang sama, walaupun tiada niat dihadiahkan pahala tu pun tetap tok nenek moyang kita dapat pahala. Ayah kita, mak kita, tok kita yang dah mati, kita boleh semayang, kita zikir subhanallah pun dia pun dapat pahala. Itu kelebihan orang yang ada anak cucu. Kalau menantu dengan mentua ada, kot kita kata menantu buat mentua boleh ke? Dah. Dia tak masuk asal. Dua beradik tak masuk, anak anakan tak masuk. Dia asal dengan furu' saja. Syekh Nawawi Bantan, dia bawa tafsir daripada ulama ni, maksud tabak di situ dia ada dua, dia panggil zuriat di situ, taba'athum zurriyatuhum. Zuriat ni asal mana anak cucu. Tapi ulama mentafsirkan zuriat di situ dengan maksud zurriyatu nasabin, yang kedua zurriyatu sababin. Zurriyatu sababin ni guru dengan murid. Kita duk buat amal ibadat hari ini ni, hasil ilmu daripada siapa? Daripada alim ulama kita dulu, tu guru kita duk mengajar. Walaupun depa nu generasi lebih atas. Kita kata macam Imam Nawawi, apa tu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pengasas mazhab Syafi'i. Walaupun kita duk di bawah ni buat amal ni, kita bila masa kita mengaji kat Imam Syafi'inya. Berapa ratus lapis dah dengan kita ni. Jadi pahala tu dapat situ. Tu dia panggil bighairi qaid, apa nama, laisa biqaidin, hadis tu. Yad'u lahu, tak syarat doa. Kita buat amal ibadat pun tak niat pahala pun dapat tuan-tuan kat tok nenek moyang kita. Dia panggil khususiah. Dengan sebab kita umat Nabi Muhammad, hak tu Allah bagi kat kita. Kalau umat dulu tak dapat. Umat Nabi Musa, pak buat amal tak kat pak. Kalau anak dia beramal, pak tak dapat. Laisa lil insan illa ma sa'a. Lepas buat, lepas boleh. Lepas tak buat, lepas tak boleh. Kita ada. Tu dia panggil khususiah. Istimewa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tok nenek moyang kita mati lama dah, tapi punca kita tak boleh buat ibadat mai ikut depa. Kalau depa tak mai, kita nak beranak mai ikut mana? Tu dia panggil atas jalan begitu saja Allah bagi pahala. Sebab tu dalam hadis, yad'u lahu laisa biqaidin. Tak syarat doa. Macam masalah ni, dengan izin, tak syarat dah. Tak syarat orang yang dia ambil wuduk atas dia tu, dia izin. Dia tak izin sekalipun, boleh ambil sembahyang. Dalam masa yang sama, orang cerok dia. Siapa nak izin cerok? Kita izin tak? Orang nak cerok kita tak bagi kan orang cerok. Walaupun kita tak bagi orang cerok, kita niat angkat dah. Terangkat dah kau.
Tu masalah fiqh dah. Dia kata, ulama kata laisa biqaidin. Kalaulah dalam masa yang sama ada 4 orang juri ataupun ceruk kita serentak, terangkat hadas muka jua, yang ni tiada yang lain. Terangkat muka saja tu jika ada niatnya pada ketika membasuh muka. Kalau ada niat, pum orang ceruk, ayak tu ada lagi, kita niat. Terangkat muka saja. Sebab apa? Yang kata terangkat muka saja, sebab tak ada tertib di situ. Dia dalam masa yang sama. Dalam masa yang serentak, bila diceruk, maka tidak ada wujud, tak timbul di situ, tak berlaku masalah tertib. Dia tak sama dengan masalah kita terjun dalam sungai. Terjun dalam sungai tu seolah-olah ada tertib walaupun dalam masa yang sama air tu kena serentak. Jadi lain masalah tu. Tengok dia kata sini. Dan jika tenggelam yang berhadas kecil di dalam air serta niat wuduk, dipadakan dia akan wuduk tu. Kalaulah dia terjun masuk dalam air, dia selam, tak payah ambil lah ayat semayang satu persatu. Dengan sedah dia selam saja, dah hasil tertib. Dia panggil tertib takdiri di situ. Dalam masalah ni saja yang boleh. Kalau masalah ceruk melibatkan perbuatan orang, dia tak boleh sebab tidak berlaku tertib. Tapi masalah kalau orang selam, tak apa. Dan kita turun dalam sungai, lawan ambil ayat semayang, siapa cepat? Kawan ni pulun ceruk ayam, kita selam mangkit terus, menang kat kita. Sebab bila kita selam ataupun tenggelam dalam ayam begitu, dia ada wujud, dia panggil tertib, dia panggil tertib takdiri. Dia tertib ni dia banyak, ada tertib meratibi, ada tertib takdiri, ada tertib usuli, ada tertib zikri, susunan-susunan. Macam sifat 20. Sifat Allah yang pertama wujud, yang kedua qidam. Susunan tu nombor 1, nombor 2. Tapi susunan tu dia panggil tertib zikri. Susunan pada sebut bukan tertib husuli. Dia wuduk ni dia tertib husuli. Nak jadi wuduk kena ikut susunan. Tak boleh potong. Hak muka pi potong, apa nama, hak kaki pi potong muka, tak boleh. Dia panggil, dia kena hasil tertib susunan di situ. Tapi pada masalah selam ni, sebab pada takdir, kalau masalah tenggelam dia panggil tertib takdiri, wujud tertib di situ pada takdir. Seolah-olah muka dengan tangan ini ada berlaku dalam satu tempoh yang singkat sangat. Tu dia kira yang kata sah tu. Dan jika tiada diam ia padanya pada ayam, mana tak berhentilah ayam. Diam di situ berhenti. Tak nanti syarat selam-selam mau berhenti sat. Tak. Terjun-terjun naik terus. Tak ada berhenti langsung. Itu dia kata hasil dia tu. Kerana hasil tertib pada beberapa lahdah yang sedikit jua. Itu kecuali masalah tu je. Masalah kita selam dalam ayam sedah. Kemudian kita naik walaupun kita tak berhenti dalam ayam tu. Maka di situ wujud berlaku. Hasil tu berlaku tertib pada beberapa lahdah, pada beberapa detik yang sedikit jua berlaku. Sebab boleh ditakdirkan berlaku. Sebab ayam tu masih ada pada anggota dia. Lain pada masalah ceruk. Bila ceruk yang dikira pada masalah muka, sedangkan tangan dan kaki sudah berlalu. Tak ada nak wujud di situ mengikut susunan takdiri dalam tempoh yang singkat. Sebab itu tak sah kalau orang ceruk dalam satu masa yang sama ataupun sekaligus. Itu habis kita bicara berkenaan dengan wuduk. InsyaAllah kita akan sambung nanti. Bermula sunat wuduk itu amat banyak. Dalam kitab kita ni disebut sebahagian sahaja perkara-perkara yang disunatkan sewaktu kita ambil wuduk. Sebahagian daripada kitab-kitab fiqh ni banyak tuan. Kitab Tanwirul Qulub Syekh Amin Kardi. Syekh Amin Kardi ni dia karang kitab, satu kitab masyhur dulu ni, kitab nama Tanwirul Qulub fi Muamalati Ahlil Ghuyub. Kitab dia tu ada 3 ilmu, kitab tasawuf, kitab tauhid dan kitab fiqh.
Dalam bahagian fiqh tu dia cerita bab sunat wuduk ada 38. Kita di sini sikitnya. Jadi nak sempurna ibadat wuduk kita ni mesti kita iring, kita pelengkap dengan ibadat sunat. Mana-mana ibadat kita pun macam tu. Tuan-tuan tengoklah dalam ibadat mana pun hak fardu mesti ada hak sunat. Hak fardu mesti ada sunat. Kalau ada wuduk itu, wuduk yang fardu pun ada amalan-amalan sunat sebagai memperlengkapkan ibadat kita dapat kesempurnaan. Kalau dalam ibadat secara satu total ibadat sembahyang, ada sembahyang fardu, ada sembahyang sunat. Kalau sedekah pun ada sedekah yang fardu iaitu zakat dan ada sedekah yang sunat. Kalau puasa ada puasa fardu, ada puasa yang sunat. Haji umrah pun sama. Ada haji dan umrah fardu dan ada haji dan umrah yang sunat. Jadi tujuan sunat ni nak menampung ibadat fardu kita. Dan kekurangan kesempurnaan tu maka ditampung dengan ibadat-ibadat yang sunat. Selain menghasilkan pahala yang lebih, dia juga menampung, menambah baik ibadat-ibadat fardu kita. Itu dia faedah daripada sunat yang kita buat tu. Nak dapat kesempurnaan ibadat. Tidak ibadat kita sah saja tapi tak sempurna, tuan-tuan. Tuhan kata dalam hadis Nabi sebut orang yang menyempurnakan wuduk, itulah, iaitu dengan bahawa segala rukun dia buat kena dan segala sunat, dan yang ketiga adab. Dia dalam ibadat kita mana pun dia melibatkan 3. Fardu, sunat, adab. Kalau adab kita tak tunai, ibadat kurang sempurna. Kurang lagi buat fardu saja. Sembahyang sunat, baca fardu saja. Hak sunat tak baca. Adab pun kita tak jaga. Maka kurang sempurna. Hanya memadai sah sahaja ibadat kita tu. Tapi pahala hasil lah. Tapi tak sempurna ibadat tu. Sebab tu syarak ajak juga nak menyempurnakan wuduk yang kita ambil ni. Dia diiringi dengan sunat wuduk, iaitu perkara-perkara yang disunatkan yang bersangkut semasa kita mengambil wuduk. Itu maksud sunat wuduk tu, bukan wuduk sunat. Wuduk sunat hak tadi ni sunat wuduk. Sunat wuduk perkara-perkara yang disunatkan semasa berwuduk. Kalau wuduk sunat, diri berwuduk tu jadi hukum dia sunat. Mana kita mengangkat hadas walaupun kita tak buat ibadat yang berhajat kepada wuduk. Itu wuduk sunat. Ni sunat wuduk. Berapa? Amat banyak. Dia pun sini dia tak nyatakan berapa. Tapi dia sebut sebahagian sahaja. InsyaAllah kita akan sambung nanti kuliah kita ni berkenaan dengan sunat wuduk. Wallahu'alam. Dah soalan apa? Kita pakai tayamum sahaja, kita tak ambil wuduk. Dia kalau masalah asal dia dalam bab tayamum ni dirukhsahkan pada masalah yang pertama, tak ada ayak. Dan yang kedua pada masalah tidak boleh menggunakan ayak. Tak boleh guna ayak kadang-kadang dengan disebabkan yang pertama, sebab pada anggota kita ada luka. Yang mana kalau kena ayak menyebabkan luka kita ni lambat sembuh ataupun menambah mudarat. Ataupun boleh membahayakan nyawa kita. Ada penyakit-penyakit kalau kita ambil ayak sembahyang juga boleh mengancam kesihatan kita. Daripada situ sebahagian daripada ulama mengatakan kalaulah seseorang ni dia tahu keadaan tubuh badan dia, kalau dia gagah ambil ayak sembahyang, silap-silap haibulan mudarat yang lebih besar berlaku. Boleh berlaku. Sebab tempat-tempat yang sejuk ni ketahanan badan kita tak sama. Sebab tu di situ ulama kata tindakan Amr bin al-As ini, setengah ulama mengatakan ya, boleh. Sebab kalau gagah ambil ayak sembahyang, dia kesan besar. Tambah kita tak terbiasa dengan cuaca sana. Dia biasa habis sejuk aircon je lah. Pergi sana sejuk betul. Sini sejuk buat. Pergi sana sejuk betul.
Allah menyucuk kan. Menyucuk. Saya ada ingat pada nama mantan mufti Pak Lang Mudarudin cerita. Dia kata duduk mesek dulu. Dia kata 8 lai pakai baju. Ambil ayat semayang lebih pada ayat. Menyucuk dia dah. 8 lai. Biasa happy sekali tahun tu. 8, 7 darjah Celsius. Turun bah, lompat naik balik. Turun tu buat macam kemas lah. Pakai baju selapis ni kan. Ke jubah tu. Turun lompat naik balik. Lepas tabah tanya awak siapa? Saja lupa barang. Padahal tak habaq terkejut sejuk. Naik selongkak. Ambil kain buat jaket baru turun. Cakap terbit asak mah. Oh, saya teratu pun habis ya. Tak larat pi dah. Baru 8, 7 darjah Celsius. Sejuk. Nak ambil iat semayang mujung. Zaman kita ni ada yang panas. Zaman-zaman dulu nak baguna. Nak kena jerang ayak. Tu dia membawa syarak tak pasal sampai tahu tu. Tapi zaman kita ni mudah lah. Dan dia ada tengah kan ayak panas di rumah pakai elektrik. Tekan ya terbit main dia suam kita tak jadi ni sangat. Tapi kalau ada boleh gitu kena ambil itu dulu lah. Dan kalau di hotel ke dia ada ayak panas. Tapi kalau semua ayak pun tak ada lagu tu. Kita pula pergi tempat orang. Boleh? Kan kalau kita ambil bahaya nyawa. Boleh ganti temu. Lebih-lebih lagi kalau ada besar. Nak kena mandi lagi teruk. Dia ilat situlah. Sebab dia boleh membawa kemudaratan. Dulu ni dia bak luka je lah. Kadang-kadang cuaca yang melampau sejuk boleh mengancam nyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahlin nar. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzubika min haula'il arba' wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.